Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah najami ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Para jemaah muslimat yang sempat bersama pada malam ini dalam kuliah online kita, kita sampai kepada kata hikmah yang 152. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-akwanu sabitatun isbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati zatih. Yang bermaksud al-akwan. Akwan itu jamak daripada kaun. Akwan maksudnya alam ini. Alam ini sabitah. Sabit ataupun ada. Sabit adanya isbati dengan disabitkan atau dengan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hakikatnya musnah lenyap dengan keesaan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu terjemahan daripada kata hikmah yang 152. Kata hikmah ini sebenarnya merupakan natijah daripada kata hikmah yang sebelumnya. Artinya dia ada dikata atau hubung kait dengan kata hikmah yang sebelum sebenarnya. Khususnya yang 151, malah yang sebelumnya lagi pun. Dalam 151 yang lepas, abahalakan tanzura ma fil mukawwanat wa ma azina lakan taqifa ma'a zawatil mukawwanat. Qul inzuru maza fis samawat. فتح لك باب الأفهام ولم يقل انظروا السماوات لئلا يدلك على جود الأجرام. Itu yang lepas. Dia ada hubung kait dengan yang malam ini yang 152. Dia mengharuskan, yang mengizinkan in Allah Subhanahu wa taala yang lepas untuk kamu memerhatikan apa yang ada di alam ini, mukawwanat. Tetapi dia tidak mengizinkan kamu untuk berhenti hanya melihat kepada diri mukawwanat itu, diri alam itu. Bagaimana kita bincang yang lepas, anda semata-mata melihat kepada zat alam, lihat gunung, tengok gunung semata. Lihat pokok, tengok pokok semata. Tanpa melihat di belakang, di sebaliknya. Dengan maksud kepada macam mana kewujudan pokok itu, kewujudan gunung itu, bagaimana dia berlaku, dan siapa yang akhirnya akan kembali kepada Allah. Jadi sebab itu jangan hanya melihat pada jirim atau zat atau diri alam ini, tapi tidak melihat lebih jauh daripada itu. Maka kalau itu yang berlaku, sebagaimana firman Allah, qul inzuru maza fis samawat, hendaklah mereka merhatikan apa yang ada di langit dan di bumi itu.
Nescaya Allah akan membukakan kepada kita pintu kefahaman. Allah tidak berfirman unzurus samawat. Allah tidak berfirman unzurus sama, lihatlah langit. Tapi perhatikanlah apa yang di dalam fis samawat. Supaya dia tidak menunjukkan kamu kepada wujud, jirim atau diri zat semata-mata. Tapi untuk menunjukkan kepada kamu bahawa di sebalik mukawanat jirim yang kita lihat ini, dia ada petunjuk, ada ibrah. Atas bagaimana yang kita bincang dalam pengajian lepas, diri kita sendiri juga menunjukkan kepada sifat-sifat kamalan Allah SWT kalau kita memerhatikan dengan mata hati. Fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, apakah kamu tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kewujudan Allah, tanda-tanda kebijaksanaan Allah SWT dan sifat-sifat kamalat yang lain. Maka begitu juga Allah sebenarnya pada jirim-jirim atau zat-zat benda-benda yang ada di langit dan di bumi itu. Semuanya kalau diperhatikan akan membawa kepada kita benar-benar mentauhidkan Allah SWT. Kemudian malam ni sambungan daripada itu, maknanya secara ringkas je lah. Sebab tu dia punya pun pendek je tu. Natijah daripada apa yang dibincang sebelum yang lepas ini, al-aqwan sabitan Nabi Isbati. Alam ini sabit, tetap atau ada biisbati, dengan ditetapkan, diadakan, diwujudkan oleh Allah SWT. Artinya alam ini kalau dilihat semata-mata pada zatnya, dirinya, dia tak ada. Kerana kewujudan alam seluruhnya, kewujudan dia adalah aridhi, mendatang, bukan hakikat diri alam ini wujud. Kerana yang hakiki wujudnya, yang dirinya wujud, semata-mata wujud, hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang lain daripada itu, lain daripadanya, maka hakikat dirinya tak wujud. Dengan maksud, dia tidak punya sifat kewujudan semata-mata pada dirinya. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan wujud yang aridhi. Kenyataan ini bukan bermaksud menafikan kewujudan yang ada. Sebab ada juga mereka yang berpendapat bahawa kewujudan yang ada ini adalah khayalan. Seolah macam tak ada, tak, bukan itu maksudnya. Kita melihat kepada hakikat diri. Alam ini, zat alam ini, termasuk diri kita, dia bergantung kepada Allah SWT. Bukan kewujudannya mustaqil atau tersendiri. Dia wujud sendiri tanpa ada hubungan dengan Allah. Bukan itu. Itu yang dimaksudkan bahawa al-aqwan, alam ini sabit, ada dengan diadakan, ditetapkan oleh Allah SWT. Alam seluruhnya. Hatta termasuk syurga dan neraka itu. Baik itu, syurga neraka itu kalau dilihat pandangan hati kepada zat diri syurga itu, dia sebenarnya boleh binasa. Sebab dia makhluk. Tetapi kerana melihat kepada
pergantungan kudrat, iradat Allah untuk mengekalkan dia, maka dia jadi kekal. Maka begitulah keadaan alam ini. Dari segi kewujudannya, kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sebutkan dulu, bukan hanya kewujudan awal kita dulu, atau kewujudan awal alam ini. Langit, bumi, matahari, bulan, wujudnya dulu Allah telah mewujudkan kementerian, lepas bebas begitu. Bukan hanya itu. Malah ikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kelangsungan kewujudannya juga. Ini kelangsungan kewujudan kita sejak daripada lahir dulu sampai sekarang, setiap detik sebenarnya kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah akwan sabitatun biisbati. Alam ini sabit, ada wujudnya adalah dengan diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mamhuwatun bi ahadiyati zati. Dan manhuwah, arti mamhuwah itu maksudnya lenyap, fana, tak ada apa-apa. Kalau dilihat kepada ketunggalan zat Allah Subhanahu Wa Taala, itu melihat kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, maka alam ni tak ada. Yang itu disebut dalam hadis, kan Allah la syai'a ma'ah. Adalah Allah itu tidak ada sesuatu pun bersertanya. Dari apa sudut pun, Allah ketunggalan. Semua yang lain memerlu bergantung kepada dia. Dan hakikat inilah yang membawa apa yang sengahnya dikata dengan istilah wahdatul wujud. Yang hari ini banyak juga yang membincang dalam YouTube. Dalam YouTube pun banyak mereka yang membincang tentang wahdatul wujud. Tapi banyak juga yang membawa pahaman yang terseleweng. Maksud wahdatul wujud itu hingga membawa kepada pahaman hulul dan ittihad. Itu suatu pahaman yang jauh sesat. Na'udzubillah min zalik. Banyak dalam YouTube, saya tak nak sebut nama, tengoklah apa ni perbahasan yang apa ni, ada 3-4 orang yang saya lihat perbahasannya jauh dari yang sebenar. Wahdatul wujud, ketunggalan wujud itu yang sebenar bukan maksud ketunggalan wujud bahawa semua yang wujud ini adalah Allah. Zat Allah. Na'udzubillah. Ta'ala Allah. Maha suci Allah. Seperti itu membawa kepada hulul. Hulul itu makna Allah menempati, duduk dalam alam. Atau mana ittihad, Allah bersatu dengan makhluk, bersatu dengan alam. Itu bukan wahdatul wujud yang sebenar, itu sesat, nyeleweng. Yang dimaksud dengan wahdatul wujud dibincang oleh para ulama, ketunggalan wujud artinya kewujudan yang langsung tidak bergantung kepada sesiapa. Siapa yang ada sifat demikian? Dia ada dan dia tidak bergantung pada siapa. Kewujudannya mustaqil, tersendiri. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang lain itu bergantung pada dia. Kewujudan yang lain semuanya menghendaki dia, memerlukan dia. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang dimaksudkan wahdatul wujud. Bukan dengan makna bahawa alam seluruhnya ini seolah-olah Allah menempati di dalam kita. Sehingga timbul mengatakan bahawa dalam diri kita ada sifat Allah dan sebagainya. Yang itu wahdatul wujud yang menyeleweng, yang sesat. Dan banyak hari ini, hati-hati. Ya.
Saya sebutkan dulu, kita ni bukan sifat Allah. Kita mazhar sifat Allah. Alam bukan sifat Allah, tapi mazhar. Mazhar maknanya tempat penzahiran sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang diungkapkan? Artinya Allah tidak dikenali dan dijadikan makhluk ini. Mereka mengenalinya. Bukannya sebagaimana sebagai yang saya dengar dalam YouTube dan sebagainya, jadi membawa kepada pahaman itu. Akhirnya kita ni sifat Allah dan sebagainya, itu membawa masuk ittihad, penyatuan Allah dengan makhluk. Maha suci Allah Subhanahu wa taala bersifat demikian. Tak mungkin, ya, sebab Allah sebut dalam sebuah hadis disebutkan kan Allah la syai'a ma'a. Adalah Allah itu tidak ada siapa pun bersama dia. Jadi ini pahaman yang sangat berbahaya kalau tak betul-betul difahami wahdatul wujud itu. Sebab itu ada kecenderungan para ulama kemudiannya tidak lagi menggunakan istilah wahdatul wujud. Disebut wahdatul syuhud. Ya? Ketunggalan penyaksian hati. Menyaksikan bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang wujudnya tidak memerlukan siapa, semua yang lain itu memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dimaksudkan oleh antaranya oleh kata hikmah ini. Jadi kita kata hikmah ini sebenarnya nak mengingat kita supaya kita melatih diri melihat alam. Alam ni termasuklah perbuatan. Ya? Termasuk perbuatan kita, termasuk benda, termasuk itu semua alam. Maka latih cepat-cepat supaya kita ingat bahawa semua itu adalah dengan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentu berlakunya perkara itu. Nah, itu jelas dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau dari segi amalan perbuatan juga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya. Jadi bila kita melihat lebih-lebih perbuatan kita atau apa-apa yang berlaku dalam alam, maka cepat ingat bahawa semuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin sesuatu berlaku di alam, di langit, di bumi, yang besar, yang kecil, perkara-perkara yang halus berlaku sendiri. Tak mungkin. Semua itu adalah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut biisbatih, dengan diwujudkan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin berlaku dengan sendirinya. Itu boleh membawa kekufuran pula kalau kita mengatakan bahawa berlaku sesuatu di alam ini dengan sendiri tanpa ada hubung kait dengan Allah, itu boleh membawa kepada kekufuran. Jadi kata daripada kata hikmah ini, maksud berkata hikmah ini nak mendidik kita supaya ingat sentiasa seluruh perbuatan yang berlaku daripada Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan sembahyang misalnya, itu semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada usaha dan ikhtiar. Tetapi usaha ikhtiar tidak memberi bekas pada berlaku sesuatu. Yang memberi kesan, memberi bekas pada berlaku sesuatu adalah qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dilatih supaya dengan itu nantinya akan menjadikan ibadah kita insya-Allah ibadah yang baik, yang ikhlas insya-Allah. Sebab itu setengah para ulama menyebutkan hampir mustahil bagi seorang yang tidak melihat dengan mata hatinya apa yang disebutkan tadi. Semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang disebut juga dengan istilah wahdatul af'al. Perbuatan yang berlaku adalah dengan
kehendak, dengan ketentuan Allah, kudrat iradat Allah. Siapa yang tidak mempunyai pandangan sebenarnya hampir mustahil dia terlepas daripada penyakit-penyakit rohani yang boleh merosakkan ibadah dia. Riya misalnya, ujub misalnya. Sebab kalau tak ada pandangan mata hati yang sedemikian, ya, maka dia mudah terjebak. Kerana dia menyangka bahawa dia yang melakukan semata-mata. Sedangkan dia selalu sebut juga, la haula wa la quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan Allah. Sebenarnya itu perlu dihayati. Dengan sentiasa berlatih melihat alam seluruh apa yang berlaku dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya antara matlamat kata hikmah ini sebenarnya. Jadi bukan semata-mata seronok untuk baca kata-kata hikmah kemudian tak melakukan apa itu. Satu hal juga, banyak juga ya dalam WhatsApp post bagian-bagian apa ni kata hikmah para ulama, tapi tak cuba untuk beramal. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal dengan hal ini. Sebenarnya itu satu ibadah besar. Jangan kita ingat bahawa bila kita melatih diri memandang apa yang berlaku itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa itu tak ada apa-apa, itu suatu jenis ibadah yang paling afdal. Antara ibadah yang paling afdal iaitu apa yang disebut musyahadah. Musyahadah itu anda menyaksikan bahawa alam ini, apa yang berlaku ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesedaran tentang itu musyahadah, itu ibadah yang besar, ibadah yang utama. Kerana malah dengan sifat itu dia akan menyelamatkan ibadah-ibadah yang lain. Sembahyang kita buat, puasa yang kita lakukan hari ini 1 Zulhijjah. Masuk 1 Zulhijjah, disunatkan puasa, dan awal-awal 10 Zulhijjah ini. Ada ulama menyamakan di antara sama dengan 10 malam terakhir Ramadan. 10 awal Zulhijjah ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan dalam surah Al-Fajr, wal fajr wal layalin ashr, demi fajar dan 10 malam. Para ulama mengatakan itu adalah 10 malam dalam awal Zulhijjah. Itu sebagai contoh. Jadi dengan adanya pandangan yang sedemikian tadi, kesadaran mata hati kita bahawa akuan ini alam seluruhnya sabit wujud dengan disabitkan oleh Allah, dengan diada oleh Allah, dan itu tetap menjadi pandangan mata hati kita, insya-Allah amalan-amalan kebaikan kita insya-Allah akan jadi benar-benar baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang di akhir zaman ini, disebutkan juga bahawa banyak orang melakukan amalan yang rupanya baik tapi hakikatnya tidak baik. Karena bagaimana sebutkan tadi, bercampur baur dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji oleh syarak. Na'udzubillah min zalik. Jadi itu antara yang nak disebut oleh Ibn Attallah Sakandari dalam kata hikmah yang ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan taufik untuk mencapai kesedaran itu dan menjadi tabiat hati kita. Ini untuk melihat dengan kesedaran. Sebab kadang-kadang kita kalau tanya tahu, tapi hati tak ingat. Di dalam hati kita tidak menyaksikan hakikat itu. Cuma kalau tanya tahulah. Tanya tahu bahawa ini daripada Allah. Tapi tak sedar. Hatta ketika kita melakukan ibadah pun, ketika kita sembahyang pun, kita tak sedar bahawa itu semua adalah daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Jom sembahyang. Jawabnya tak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi supaya dia kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya, khususnya yang mendengar, supaya kita diberikan musyahadah itu. Dia sentiasa menyaksikan hati kita, sentiasa menyaksikan bahawa apa saja yang kita lakukan khususnya dan apa yang berlaku di langit dan di bumi, di alam ini, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menyebutkan, dia kata kalau kamu melihat sesuatu yang berlaku di langit dan di bumi yang dia tidak ada hubungannya dengan halal haram, maka jangan banyak komen, diam. Kan itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. COVID yang berlaku umpamanya, COVID-19 yang sedang melanda, wabak yang sedang melanda, itu tidak ada kaitan dengan halal haram perkara itu berlaku. Maka itu jangan banyak komen. Jadi lihat sahaja, kerana itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak silap saya, kau je lah. Dah lama dah bercakap. Kenapa ya? Okey. Dah dekat dah. Kalau tidak silap saya, dalam pengajian lepas saya sebutkan tentang orang yang mati ketika wabak. Orang yang mati ketika wabak, setengah ulama walaupun mati itu bukan kerana wabak itu, mati kerana lain, tapi mati di musim wabak, dia akan diberikan ganjaran. Okey dah kah? Muiz Zaini kurang jelas katanya. Disebutkan hadis bahawa dia akan mendapat pahala syahid. Dapat pahala mati syahid. Walaupun dia mati bukan kerana wabak itu sebagai ulama pendapat. Tapi kalau dia mati kerana wabak itu, iaitu memang confirm. Tapi ada syarat. Ada syarat untuk dia diberikan pahala syahid itu. Pertama, dia sedar. Dia sedar, dia tahu, dia yakin bahawa wabak itu berlaku adalah dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia tak banyak komen. Dan sebab itu yang kedua, syarat yang kedua, dia sabar. Artinya kalau dia ditimpa wabak, dia sabar. Dan kalau itu ada, maka dia mati dalam keadaan itu, dia diberikan pahala syahid. Faham-fahamlah, pahala syahid ini bukanlah pahala yang kecil, pahala yang sangat sangat besar. Bagaimana disebutkan tadi, sebagian ulama menyebutkan walaupun dia mati kerana sakit lain, bukan kerana wabak itu, bukan kerana COVID dia meninggal misalnya dalam contoh kita hari ini, tapi dia mati sakit, tapi dia mati musim wabak ini. Kerana di musim wabak pun susah juga, walaupun dia tak kena, tapi dia berada dalam musim wabak ini susah. Tapi dia tahu keadaan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia sabar, kemudian dia mati, dia diberikan pahala syahid. Itu pentingnya. Jadi balik apa ini disebut Imam Ghazali, kalau satu itu tak kena mengena dengan hukum hakam, kita lihat apa yang berlaku di langit, bumi, hujan turun dan bagian umpamanya, itu tak kena dengan halal haram, maka lebih baik diam, jangan banyak komen, kerana kita sebenarnya sedang mengkritik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perkara-perkara yang tak apa-apa, kecuali lah perkara-perkara itu bersangkut paut dengan hukum hakam halal haram yang berlaku, yang kita lihat orang itu melakukan apa, ayat itu cerita lain. Itu kita boleh memberi nasihat, peringatan dan sebagainya. Itu faham. Itulah secara ringkas tentang kata hikmah yang ke-152. Kemudian saya nak sambung terus yang ke 153.
153 an-nas yamdahunaka yazunnuna fika fakun anta zamma li nafsika lima ta'lamuhu minha. Ini sebenarnya kalau dalam Iqazul Himam dia membahagikan kata-kata hikmah Ibn Athaillah As-Sanani kepada bab-bab. Jadi ada bab tu ada 2-3 kata hikmah macam tu. Yang ni dia dah masuk bab yang ke-15, iaitu tentang pujian dan celaan. Yang tadi itu bab kata hikmah yang terakhir dalam bab yang ke-14. Al-aqwan sabitatun bi isbatih. Dia ni bab yang lain. An-nasu yamdahunaka yazunnuna fika fakun anta dhamman li nafsik lima ta'lamu minha. Orang-orang memujimu disebabkan oleh apa yang mereka sangka ada pada kamu. Maka jadilah engkau. Karena itu engkau harus mencela dirimu. Karena apa-apa yang benar-benar engkau ketahui pada dirimu. Apa maksudnya ni? Maksudnya begini. Orang memuji kita. Manusia memuji kita. Si anu baik. Dia bagian dia apa ni? Itu sebenarnya hanyalah sangkaan. Kebanyakannya begitulah. Kebanyakannya begitu. Sebab hakikatnya manusia ini, diri kita ni penuh dengan berbagai-bagai kekurangan. Berbagai-bagai aib. Malah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahawa kita ini terbentang kepada berbagai-bagai kesalahan manusia, melainkan para rasul, para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang dipelihara daripada melakukan maksiat itu maksum, itu lain. Tapi selain mereka, khususnya diri kita sendiri, itu memang dipenuhi dengan dosa, maksiat, kekurangan dan sebagainya lagi, aib dan sebagainya. Tetapi sunnatullah, Allah menyembunyikan aib itu. Dia menyembunyikan aib si Ahmad, dia menyembunyikan aib si Abdullah. Sedangkan sebagaimana disebutkan tadi, selain daripada Rasul-Rasul, para Nabi semuanya penuh dengan keaiban itu, kekurangan itu. Tapi sunnatullah, Allah Ta'ala sembunyikan aib itu. Habis itu dulu, dalam kata hikmah dia yang lepas dah jauh dulu, dia sebut juga. Pujian hakikatnya, pujian manusia kepada kita hakikatnya kembalikan kepada yang menutup aib kita. Itu Allah SWT. Kalaulah Allah buka aib kita, kekurangan kita, yang kita tahu, itu disebut belakang tu, lima ta'lamuhu minha, yang kau tahu daripadanya. Kalau Allah Ta'ala buka, tak ada siapa yang nak puji kita. Tak ada siapa yang nak berkawan dengan kita pun. Sebab itulah hikmah Allah tadi, sunnatullah, Allah tutup aib itu. Dan kita pun dilarang. Dilarang membuka aib kita. Kekurangan maksiat yang dilakukan, kita dilarang. Hatta dalam perkara-perkara atau maksiat yang berkait dengan
hudud pun. Artinya selama mana boleh kita sembunyikan. Bagaimana yang berlaku pada Ma'is. Itu kisah yang masyhur dalam hadis Rasulullah SAW. Ma'is ini dia jumpa Rasulullah mengaku yang dia telah melakukan perzinaan. Rasulullah suruh dia balik. Dalam hadis itu disebut. Maknanya, balik kau. Jadi pengajaran hadis itu artinya maksiat sebegitu pun jangan dibukakan. Selagi tak ada saksi, tak ada apa, kau dengan Allah Subhanahu Wa Taala mohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun itu. Jadi ringkasnya, saya nak ringkaskan ya, aib ini sunatullah, Allah Taala sendiri tutup. Kalau Allah Taala buka aib kita, habis. Jadi hikmahnya kenapa? Supaya berlakunya ta'aruf antara kita, kenal mengenal, adanya tolong menolong antara kita. Kalau semua kan dibuka aibnya, tak ada lah pun. Semua jadi musuh bermusuh, benci membenci antara satu sama lain. Sebab mereka tahu dah aib dia, mana kekurangan dia. Jadi itu hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan aib manusia ini. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha hayyun sittir yuhibbul haya was-sitra. Sungguhnya Allah itu malu dan sangat menyembunyikan. Dia sukakan al-haya, itu orang yang malu. Itu malu, khususnya malu pada melakukan maksiat. Was-sitra, dan dia suka menyembunyikan. Artinya menyembunyikan, menutup aib, menutup kekurangan hamba-hambanya. Jadi kita tak tahu. Kita saja yang tahu aib kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Manusia tak tahu. Dan mereka puji kita. Itu disebut an-nasu yamdahunaka yazunnuna fik. Orang memuji padamu disebabkan oleh apa yang mereka sangkakan ada pada kamu. Macam-macam lah sebab-sebab kebaikan yang disangkakan ada pada kita, padahal kita tak ada pun. Yang tu dia. Jadi peringatan Ibn Athaillah dalam kata hikmah ini supaya kita jangan tertipu. Jangan tertipu dengan pujian manusia. Fakun anta dhamma li nafsi, maka jadilah engkau. Kerana itu engkau harus mencela dirimu kerana apa-apa yang benar engkau ketahui pada dirimu. Artinya kalau dilihat, ditengok, para ulama dulu menyebutkan, kalau apa yang dikatakan oleh manusia gitu, mana manusia puji dan sebagainya, itu tengok. Kalau benda tu betul-betul ada, memang kita melakukan, engkau ni baguslah, engkau banyak sedekah, bagian-bagian misalnya, dan itu perkara yang kita lakukan, maka ingat, ini kembali kepada Allah, bersyukur kerana itu semua juga adalah daripada taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu. Kemudian kalau sekiranya apa yang dipuji itu tak ada pada kita, kita tak lakukan, tapi orang puji juga, dengan sangkaan bahawa kita melakukan perkara itu. Misalnya sembahyang tahajud ke, kamu kuat sembahyang tahajud, pada kita tak mana-mana sekali je misalnya. Yang tu jaga, jangan sampai tertipu dengan pujian itu. Itu para ulama, misalnya Abu Hanifah diriwayatkan orang memuji dia dengan sangkaan bahawa dia mendirikan sembahyang tahajud sepanjang malam. Sedangkan dia tidaklah melakukan sembahyang malam, tapi dia sembahyang tahajud lah. Tapi dia mengambil itu dari sudut
positifnya dengan sangkaan manusia itu, dengan dia berusaha untuk melakukannya. Artinya dia cuba untuk semayang malam sebanyaknya sepanjang malam itu. Sebagai suatu motivasi, bukannya tertipu. Dengan tertipu dengan pujian, seronok dengan pujian, tapi sebenarnya kita tidak melakukan. Itu suatu ghurur dipanggil. Maknanya, kita tertipu dengan pujian manusia itu. Itu diriwayatkan, jangan sampai engkau tertipu oleh pujian orang-orang yang tidak mengetahui hakikatnya. Sedang kita tahu hakikat diri kita. Apa saja yang manusia puji kita, bagian-bagian macam-macam lah. Mana kebaikan-kebaikan yang kita tak buat pun, tapi orang sangka kita lakukan. Maka jangan kita tertipu dengan pujian itu, sehingga seolah-olah merasakan sudah sempurna dan merasa layak dipuji. Bahkan sebaliknya, engkau harus berdoa. Itu doa yang diriwayatkan. Doa ini adalah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar diriwayatkan apabila dia dipuji, lalu dia berdoa, Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun. Ya, maksudnya, wahai Allah, engkau lebih tahu tentang aku daripada diri aku sendiri. Engkau tahu tentang aku, Allah tahu tentang kita dari diri kita sendiri. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum, dan aku lebih tahu tentang diriku daripada mereka itu, daripada manusia itu, manusia yang memuji bagian-bagian itu. Aku lebih tahu tentang diri aku. Apa yang kau buat tu, apa yang kau puji itu sebenarnya aku tak buat pun. Aku tidak melakukan itu. Jadi jangan bila orang puji terus kembang, padahal kita tak buat pun. Padahal kalau kita buat pun, kalau benar-benar kita melakukan pun, kita tidak boleh rasa bangga, sombong dengan itu, karena sebagaimana yang disebutkan tadi di awal, semuanya itu adalah daripada taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika itu kita perlu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya doa itu tadi, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Kata dalam doanya Abu Bakar Siddiq menyebutkan, wahai Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada barang, daripada perkara yang mereka sangkakan. Kalau mereka sangka aku semayang tahajud setiap malam misalnya, maka lebih baik daripada itu. 2 rakaat, maka lebih baik daripada itu. Dan ampunkan aku. Doa itu seterusnya, ampunkan aku apa yang mereka tak tahu. Apa yang mereka puji aku, mereka tak tahu. Maka ampunkan aku. Takut aku tergelincir. Aku tertipu dengan pujian manusia. Wala tu'akhizni bima yaqulun, dan janganlah engkau siksa aku dengan sebab apa yang mereka katakan. Jadi ini pun banyak berlaku ni. Kadang-kadang kita manusia puji kita, sian puji kita, bagian-bagian kita rasa bangga pula dengan apa ni. Jadi itu adalah di antara sifat-sifat mazmumah. Malah ada ayat Al-Quran yang tidak silap ini, yang menyebutkan tentang orang-orang yang suka seronok tentang pujian yang tidak dilakukan, pujian terhadap perkara yang dia tidak buat. Ahmadu malam yaf'alu itu. Mereka suka dipuji dengan perkara yang mereka tak buat. Maka itu suatu yang terkeji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita lebih tahu
Dalam Al-Quran sebutkan bahawa manusia itu lebih tahu tentang dirinya sendiri. Jadi jangan tertipu. Biarlah manusia sangkaannya begitu karena dia melihat pada zahirnya, tapi kita lebih tahu tentang diri kita. Itu dalam sebuah hadis disebutkan bahawa orang yang beriman itu bila disebutkan, bila dipuji dia, idza mudihal mu'min rabal iman fi qalbih. Orang beriman itu kalau dipuji dia, imannya akan subur di dalam hatinya. Pasal apa? Pasal dia akan terus melihat perkara itu tadi. Kalau benar-benar perkara itu berlaku, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebaliknya benda perkara itu tidak ada pada dia, maka dia sebagaimana disebutkan tadi, dia minta perlindungan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disangkakan oleh manusia terhadapnya, sedangkan dia perkara itu tidak ada pada dirinya. Dan hakikat tentang bahawa kita lebih tahu pada diri kita, itu hakikat yang nyata, yang tak payah lagi dipersoalkan. Sampai malah Al-Quran menyebutkan balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia itu terhadap dirinya lebih mengetahui. Kita lebih tahu hal kita luar dan dalam. Jadi tengok, perhatikanlah kalau manusia memuji itu, kalau benar-benar ada, maka kembalikan kepada Allah, bersyukurlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling ini kalau tak ada, jangan pula kita tertipu, rasa sombong pula dengan hal itu, pada benda itu tak ada, kan itu satu sifat yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat setakat itu, insya-Allah kita akan sambung lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.